Di dalam ayat tadi dah disebut kan, semua orang tahulah, orang hebat-hebat dalam ni semua kan? Kita hanya ulang kaji je balik, refresh balik. Dia beritahu bahawa dalam ayat Quran tadi, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu, dalam kurungan diwajibkan berpuasa jugalah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna tak confirm, orang semua puasa kan, tapi beza puasa satu dengan yang lain tu, takwa belum tahu lagi. Pula orang dah usia tu, mana berat lebih muatan. Tapi tak confirm takwa tu, belum tahu lagi dia. Tu sebab ada orang dia puasa tapi benda-benda lain pun buat juga, benda-benda tak elok buat juga. Tu sebab kalau ikut Ibnu Manzur, TV3 1 TM1. Jadi kalau ikut Ibnu Manzur, dia kata perihal maksud asyam tu perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Kursi ni turun ni lah. Hal. Mujur lah saya, time saya turun. Kalau pengurusi mesyuarat kena tu sabotaj tu. Jadi pada mula-mula ayat tadi, ayat yang saya bacakan tadi dalam ayat 183 surah Al-Baqarah. Waktu mula-mula ayat tu turun, macam mana cara Nabi dan umat pada ketika itu berpuasa. Pada ketika itu mereka berpuasa mulai lepas isyak sampailah maghrib esok tu. Tahu tak? Kalau tahu angguk. Ada yang berkata, yo kata, memang yo. Daripada lepas isyak, peraturan dululah waktu turunnya ayat ni, umat Nabi berpuasa daripada lepas isyak sampailah maghrib esok tu. Bayangkanlah masa yang ada untuk makan dan benda-benda lain kan, pada lepas maghrib sampai isyak. Dan andai kata adalah yang terlepas waktu berbuka, mana dia tak standby nak berbuka, azan maghrib terlepas waktu berbuka tu, dia tak boleh buka, malah kena terus sambung sampai esok tu. Lepas isyak tu baru boleh, lepas maghrib esok tu baru boleh makan. Sampailah satu ketika salah seorang sahabat Nabi namanya Qais, dah macam mana dia bekerja di ladang tamar, dia pun sama lah kes ni, terlepas waktu berbuka dia terus sambung puasa. Dia bekerja di ladang tamar, dah macam mana penat sangat, pengsan. Kemudian barulah ada ayat 187 tu yang kata berpuasa macam mana kita puasa hari ni, daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Ibnu Manzur tadi kata maksud dia asyam saum ni maknanya perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Dia sebut pasal dah tahu definisi ni, kadang-kadang kita masalah kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, kita tak definisikan betul-betul. Itu sebab persediaan untuk sebelum puasa sepatutnya kita buatlah kuliah khas dalam keluarga kita. Lepas maghrib tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdoa, okay, semua jangan bangun dulu, Abah ada tazkirah nak Abah sampaikan. Pandang anak, tak adalah ramai sangat dalam 12 orang katakan sini. Kena tak lama lagi kita nak menyambut Ramadan. Apa maksud Ramadan? Ramadan ni begini. Puasa ni begini. Ibnu Manzur kata perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Dengan kadang-kadang anak-anak kita tak ajar macam tu. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tu je kita ajar daripada kecil. Jadi anak tu tak dapat spirit tu. Cakap jauh tu. Semangat puasa tu, Ramadan tu, roh Ramadan tu dia tak dapat. Kan? Jadi bila sebut makan faham, tak boleh makan tu faham. Maknanya tak boleh, dalam bahasa saintifik Negeri Sembilan, tak boleh berdarah. Tak boleh minum faham. Kan? Tak boleh minum tu faham. Yang ketiga bila kata tak boleh nikah, faham tak boleh nikah? Dah tension, dah isim. Tak boleh nikah kau. Sebab dah isim kan, gambar nikah lepas habis grade nak nikah kan. Saya dah kaji dah tu, kecenderungan dia nikah tak lama lepas dia grade tu. Memang ramai budak isim ni, demi menjaga supaya tidak membuat maksiat. Macam tu kan, tahu kan. Jadi nikah tu faham tak? Nikah ni bukan kata kahwin, boleh. Nak akad nikah bulan puasa tak ada masalah, lagi bagus dalam keadaan ekonomi sekarang. Kan? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa haram melintang, majlis pernikahan akan berlangsung selepas solat sunat tarawih. Upacara menyarung cincin akan berlangsung selepas solat sunat witir.
Dan kita akan adakan makan besar-besaran pada waktu sahur. Contoh kan. Muka semua macam ni, pun nak makan sahur. Jadi jimat makanan. Kan? Ya. Jadi nikah tu boleh, tapi aktiviti pergaulan suami isteri tu, menggauli suami isteri tu, dia bukannya tak semestinya sampai, saya nak cakap ayat tu, kan? Dia makna bermesra-mesra pun tak boleh. Kan? Sebab takut terlebih sempadan. Kontrol. Itu sebab bulan Ramadan, bulan yang panih menyongek. Panih otu-otu. Ofah panih yang Bismillah cakap. Kan? Jadi, janganlah perempuan ambil kesempatan. Panih lah bang, ya Allah. Kan? Setulah kan, bukan makan rumah, ya Allah. Tak tahan dengan. Yang lelaki atas bawah, tengok la ilaha illallah. Kau fikir kau punya panih, ya. Kan aku pun panih tengok kau ni tu kan. Jadi bulan yang panas kan. Jadi maknanya pergaulan. Jadi anak ni bila dia tengok, dia tahu makan tak boleh. Oh, makan tak boleh, minum tak boleh. Lepas tu bila dia nampak abah dengan mak dia rapat dia. Bah, mak puasa. Ingat puasa, nampak. Dan last sekali berbicara. Apa maksud berbicara? Kurangkan bercakap. Maksudnya cakap benda-benda tak elok. Dah pensyarah kan macam mana pula? Okay, semua buka, buat kerja sendiri. Itulah saat yang paling gembira buat seorang student kan. Kan tak ada, kenalah mengajar. Maksud dia jangan banyak cakap-cakap benda yang sia-sia, benda yang lara, apatah lagi memfitnah. Zaman Nabi dulu ada dua orang perempuan berburak, bercerita, punya seronok cerita pasal orang, sampai kan jumpa Nabi, ya Rasulullah, tak tahan haus, boleh tak kita orang berbuka. Punya teruk bercerita pasal orang sampai tak tahan nak berbuka. Dah berlaku zaman Nabi, apatah lagi zaman ni. Zaman ni dia kurang cakap, tapi dia banyak pakai akhbar harian WhatsApp. Ni nak cerita sikit, bukan nak ngumpat, hanya sekadar perkongsian. Bondo cerita pasal orang kan. Jangan cakap aku tak cakap aku forward pun sama. Kan? Jadi maknanya jangan bercakap. Kita pun tahu bercerita pasal orang apa akibat dia. Kalau buka kitab Mukasyafatul Qulub kan, ada satu tajuk pasal ribah dia kata. Bercerita pasal orang, ngumpet pasal orang, mengadu domba. Allah Ta'ala janji orang yang bercakap pasal orang lain, pertama doanya tidak akan dimakbulkan. Yang kedua akan ditolak segala kebaikan untuk diri dia. Kadang macam-macam lah. Tiba-tiba sepatutnya dapat bonus kan. Dapat bonus bulan tu. Yusim bagi 3 bulan bonus. Contoh lah. Contoh kan. Tak kisahlah. Bayangkan aja. Saya tahu. Bayangkan aja kan. Contoh kan. Jadi ataupun dapat duit tunggakan lah. Claim lama dah tak dapat kan. Sekali duit tunggakan. Wah hari ni dapat duit tunggakan. Cek-cek tak ada. Cek-cek tak ada. Masa tu lah tersalah nombor akaun. Lepas tu salah. Lepas tu dah masuk dah. Lepas tu pula. Kudu tunggu 5-6 bulan. Lepas 5-6 bulan. Baru perasan. Rupanya duit tu termasuk dalam akaun isteri dia. Yang isteri dia pula. Ya Allah. Ingatkan memang duit saya. Kan dah belanja. Contoh kan. Jadi macam-macam lah. Yang ketiga. Allah Ta'ala janji akan dipindahkan keburukan orang yang dicakap tu kepada diri dia. Kita selalu tengok drama. Dicakap anak orang. Cakap macam sudahnya anak dia pula. Kan? Jadi itu dia. Jadi jangan berbicara benda-benda yang lara, benda-benda yang sia-sia. Ya? Faham tak ni? Faham. Tapi nampaklah wajah puasa tu. Kan? Jadi bila disebut tentang siam ni, tadi kita sebut tentang puasa ar-ramdu pun saya dah cerita. Kita tengok maknanya puasa ni adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga, makan dan minum kerana beribadah kepada Allah daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Ayat di hujung tadi saya baca la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Macam mana nak cari takwa tu? Saidina Ali ajar kita. Saidina Ali ajar kita bagaimana untuk melatih takwa ni. Yang pertama khauf Rabbul Jalil, takut kita kepada Allah. Takut dengan Allah tak sama kita takut dengan orang. Saya selalu pesan, kalau takut dengan orang, kalau takut dengan Allah, kita lagi rapat dengan Allah Ta'ala. Takut dengan orang, kadang-kadang kita lagi. Kan, nampak, bos, nyuruk kan, kena baik kerja kan. Contoh itu kan. Tapi takut dengan Allah, makin kita rapat. Itu sebab saya selalu pesan, kalau ke masjid, ke surau, kita kena ubah pendekatan, memujuk orang datang ke surau masjid ni. Pakai ayat-ayat yang apa? Marilah bersama-sama menuju kejayaan.
bersama-samalah kita menggapai pahala di bulan Ramadan ini. Kami menyediakan ruang yang paling selesa untuk anda. Wah, macam tu lah agak kan. Yang ni tak. Dia letak agama jenazah. Kan. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Hantaklah kau. Tak apa dah. Tu saya tambahlah ujung tu. Tak adalah macam tu. Maknanya kita kan, dah lama sangat dah pakai macam tu. Kadang-kadang ada non-Muslim lalu tengok. Macam marah kan. Pendekatan kan. Tapi kadang kan nak juga buat macam tu. Ada yang tak faham bahasa kan. Tapi kita kadang-kadang selalu mengajar anak kita. Siap takutkan anak. Contoh takutkan anak pergi satu tempat. Anak nak pergi dapur. Jangan pergi sana, jangan pergi sana. Kita kan takut dia. Kita cakap apa? Hantarlah kau momok. Kan? Aduh. Jadi budak tu takut hantu pula. Mengajar budak takut hantu. Hantu tak ada. Mana ada hantu? Hantu tak ada. Yang ada setan. Setan pun kena ikut bulan puasa ni. Kan hantu tak ada. Yang ada orang Malaysia yang tak ada kerja berlakon jadi hantu. Tu. Kita tengok momok. Bulan puasa sibuk tengok Conjuring. Cik berkorut muka cik konon dah tak tahulah kan. Yalah Yusim kata apa kan. Tak tahulah wayang kan. Yalah. Keluar kan dalam cerita Ramadan tiba-tiba keluar iklan Conjuring kan. Tak apalah tu Conjuring ni cerita masak-memasak apa tu keluar dia. Dia mula berkorut dengan yalah takut dengan hantu. Saya ingat tu tak tahulah kenapa waktu kecil-kecil dulu kalau pergi belajar ngaji kan kalau belajar dengan ustaz dan ustazah tu mesti lalu kubur. Lah kenapa tak? Ustaz ni memang cari rumah dokek dengan kubur supaya dia ingat kepada mati lah kan. Kita bila balik daripada mengaji kan mesti sampai kubur tu tematik takut dengan manusia yang dah mati. Kan sampai kat kubur tu mulut Sanya biar Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan berbunyi kat kubur tu. Kambing tu terpijak ganting. Prak. Lagi. Punya takut sampai terlopeh lah rumah sendiri. Woi rumah kau dah lopeh ya kau mana dia tak pusing kan punya tahu lagi takut kan. Takut kat manusia. Kan patut kita kena belajar takut dengan Allah Taala lagi kita dapat. Dan kita tengok latihan takwa. Khauf Rabbul Jalil tadi kita tengok bulan puasa ni kita rasa Allah Taala rapat dengan kita. Pasal tak? Kita rasa. Tapi bila bulan lain bukan Allah Taala tak rapat dengan kita yang jauh daripada dia. Naik kereta kan, tahulah turun daripada pejabat yang atas bukit kan, turun bawah kan. Turun bawah, bergolek-golek air mineral malam tadi. Air mineral ni saja yang mencabar kan. Kebetulan haus mana kan. Lepas tu kita pun ambil botol. Wah sajalah cek pengeluar. Keluar kat sini. Air, lepas tu belakang tu, air terbaik di Asia. Sedap diminum di waktu siang sahaja. Macam mana aja lah. Contoh kan. Jadi dah ambil contoh kan. Minum boleh minum tak ada orang nampak pun. Kita dalam kereta seorang-seorang. Lalu kat jalan ikut sajalah ikut jalan Nilai Spring tu kan kosong tak banyak kereta. Boleh minum kenapa tak minum? Tak minum dah sebab ingat ya Allah Taala nampak. Bulan puasa. Allah Taala nampak. Ataupun buka peti air siang kebetulan kan. Kebetulan isteri mu dah keluar. Dia sebagai HCP, Zaini kena macam tu lah kan. Dia lambik keluar biasa kan. Biasa lambik keluar, kadang lambik pejabat kadang-kadang tu kan. Buka peti air sado lagi tafufah alam tadi. Bukan tafufah yang putih tu, yang merah tu. Yang ada berbuih sikit kan. Ya Allah, air batu dia atas 2-3 ketul yang belum pakai lagi. Ya Allah kalau campur gaul kan, sadap betul. Ni saya ajar cara dia. Ambil, letak, hirup. Jangan tinggal sikit pun. Hirup, serup, rap, minum kan. Lepas tu, bawa pergi singki, bersihkan botol-botol, licin, botol tangkup kan. Lepas tu, rumah pun balik. Panggil apa? Contoh. Bukan nama sebenar lah. Bukan nama sebenar. Contoh lah. Bang, tafufah lang tadi kan ada dalam ni mana? Itulah, abang buka peti tadi terjatuh, tumpah. Abang bersihkan dah. Okey dah. Saya ajar cara, tapi buat tak? Tak buat dah. Ya memang kita tak buat sebab kita rasa Allah Ta'ala nampak. Macam tu sekali kita. Kan? Kita tak buat dah. Kenapa? Kenapa kadang-kadang kita tengok menurut kajian. Budak Yusim sendirilah yang buat kajian tu. Kalau hari raya tu, pernah saya baca sekali kajian. Masa tu bukan Yusim, Kuim. Saya tengok nanti saya cari balik nama dia. Dia buat kajian. Kalau raya tu jatuh hari Jumaat. Jatuh hari Jumaat, dia akan dapati seramai-ramainya orang lelaki yang tak pergi sembahyang Jumaat hari tu.
Sebab sibuk dia bergaya. Dan kebanyakan bila ditanya kadang sengaja dilengah-lengahkan. Kata Jumaat ni, sempat lagi dalam hati dia supaya biar terlepas. Tiba-tiba, dah balik dah orang. Aduh, hai terlepas, tak ada. Ini ayat biasa kan. Jadi maknanya kadang-kadang tu dia. Tu sebab kadang-kadang kita silap, kadang-kadang marah anak. Suruh dia poso. Abah marin kan. 4 tahun dah poso penuh. Ya kawan, tanya Wan. Abah kau, dah jadi 3, baru pun belum poso-poso dia kan. 4 tahun konon kan. Tak ada, kadang sibuk suruh budak tu poso. Poso, semayang tak suruh. Tu sebab kita tak ada sebab wajibkanlah anak kamu berpuasa ketika berumur berapa tahun. Jika tidak rotan dia tak ada. Semayang ada. Tu sebab Imam Syafi'i ketika mengajar, umur 10 tahun dah mengajar Imam Syafi'i. Bila mengajar, kemudian ada air. Pada bulan Ramadan tu, ada air depan dia. Tengah ngajar, pap dia minum. Syafi'i, kenapa kau makan? Kenapa kau minum? Tak. Dia kata syarat wajib puasa belum sampai kat aku. Dia kata. Jadi dia mengajarlah. Balik dia belum balik lagi apa semua kan. Syarat dia tak sampai kat dia. Jadi dia tak adalah dia puasa. Tapi dia semayang tak tinggal. Orang kan. Tapi kalau maknanya kalau anak-anak tu tak larat. Berapa banyak keampangan. Waktu saya darjah 6, darjah 5. Ada yang masa tu dia budak tu belum masuk sekolah lagi. Disuruh puasa. Mak tak tahan. Sikit je lagi dik. Sikit lagi. 8 jam je lagi. Tak tu saya tambahlah cerita tu. Tapi mak dia cakap tahan sikit je lagi dia. Akhirnya budak tu pengsan. Dan budak tu meninggal dalam perjalanan. Dalam ambulans nak menuju ke hospital. Jangan paksa-paksa budak tu. Budak tu kecil lagi. Keupayaan berbeza-beza. Lainlah kalau kanak-kanak tu mencecah umur 35 tahun. Itu patut kau kotuk pun belum. Itulah belum sampai syarat wajibnya. Nampak tak kan? Nampak tak? Yang itulah yang keadaan itu ya. Takut ke Allah Ta'ala. Itu sebab takut ke Allah Ta'ala macam mana. Kita beribadah banyak-banyak. Kita ingat ke Allah Ta'ala banyak-banyak. Bulan puasa ni lah. Pagi raya. Bukan sahaja sembahyang Jumaat ya. Macam-macam lagi. Pagi raya bersalam. Zam. Tengok muhrim dia. Macam mana. Susun lah. Scan lah yang ni ada boleh salam. Sebelum sampai tu. Dah scan lah. Ni boleh salam. Ni boleh salam. Ni tak boleh. Ni tak boleh. Ni lain kali. Ni, kan? Contoh ada target lah. Mungkin dah jadi isteri kita besok. Boleh salam dia. Macam tu lah. Lepas itu kan tengah hari mulalah dah konyang sampai menteneng perut tu. Sampai sonak perut lah makan. Lepas tu mulalah dengan kain pelikat melantang tengah ruang tamu. Dengan kain pelikat. Ya, kajak-kajak berkibar. Kajak-kajak berkibar. Aurat habis. Orang semua tengok untuk tatapan umum. Yang perempuan pun sama. Kadang-kadang dah jumpa saudara mara. Konon dah rapat. Ada yang buka tudung. Dia kata tak apa. Yang penting tak ada syahwat. Siapa ngajar kau macam tu? Kan? Ada kan batas aurat kita. Ya? Itu takut kepada Allah. Tak ada dia pergi tempat lain tu. Kau bayangkanlah. Tak ada dia pergi tempat-tempat maksiat. Tak pergi sebab dia rasa Allah Ta'ala tengok dia. Tapi bila dah raya, habis negatif. Pagi dia dah negatif. Kadang. Kan? Yang kedua, latihan takwa tu beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya, kita pergi solat banyak-banyak. Solat tarawih. Saya selalu pesan, adab kita mengikut solat tarawih. Ikut daripada mula sampai habis. Bukan kata berdosa, tapi adabnya. Imam tu slow lah. Imam tu laju lah. Macam mana dah nasib itu imam. Bulan puasa ni kalau slow bona marah, laju marah, tak bunyi lagi marah. Imam tu terlupa pula tadi buka makan banyak, terlupa dia ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sanyap. Dah makmum tu. Belum ni kan. Cakap dengan sebelah kan. Slow lah imam pun kadang-kadang dia menghayati bacaan dia sendiri. Allahu Akbar. Saya kena waktu tingkatan 5, saya balik kampung Jelebu. Imam tua-tua kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi makmum yang tua-tua depan ni elok lah sama berbual itu kan. Makna dia menghayati juga lah kan. Oh ya, itu baru isyak tu, belum tarawih itu. Pada akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tak tahan. Saya tanya pakcik sebelah tu, cik, sini kita buat tarawih berapa? Kita sini tiap-tiap tahun 23 baik tu. Baik pakai tu. Baik. Tu ke imam macam itulah imam la ilaha illallah. Tengah malam pun balik. Kan? Nah, tapi tak apa, dah hadap ikut pada mula sampai habis. Kan kadang-kadang ada orang tu, aku tak mainlah dekat surau taman ni, aku tak mainlah dekat kampung ni, tak mau. Aku pergi pusat dakwah Islamiah Parui. Aku pergi masjid lagi, dia panggil imam Mesir tau. 23 rakaat. 23, 8 rakaat, lepas tu dia witir sendiri kat belakang. Kebanyakan ramai yang buat macam tu kan. Ikut mula-mula sampai habis. Sembahyang tu rehat-rehat. Kalau slow-slow lah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun selawat kan. Kita jangan cepat sangat bangun. Relax dulu, tepuk lutut dulu. Lepas tu tengok orang sebelah tu pun tak bangun. Lambat sikit. Lambat lagi tu. Relax dulu, relax dulu. Dah, bangun. Kan, macam tu kan. Tapi tak payahlah relax mana. Siap bawa bantal pun kan. Siap berkeluar dan telokong tu ada kuih kuci kan. Ambil nak sikit kan. Tak payahlah macam tu. Ya, tarawih, buat jangan tak buat. Tak kira lah buat 8 ke, buat 10 ke, buat 20 ke. Imam-imam kampung dulu jangan togo lah. Kita belajar kat universiti kan, Ustaz cakap 8 pun tak apa, pahalanya sama, yang penting buat dengan bersungguh-sungguh. 10 pun tak kisahlah, buatlah. 20 ke buatlah, sama ya. Balik cuba cakap dengan imam ni yang tua-tua, imam-imam lama tu. Sama imam 8 dengan 20, siapa yang khabar sama? Cuba kira 28, mana banyak. Ayolah. Janganlah argue kan. Huruf dia dah biasa kan macam tu kan. Jangan dia betul kan. Semayang, lepas tu ngaji tadarus. Kan cuba tengok tadarus. Kadang tu lah tadarus muka yang sama ya tiap-tiap tahun. Muka kawan tu dah macam rehal lah. Yang paling best tu kan dekat kampung-kampung, kat taman-taman perumahan, perasan tak, dia ada 2 grup tau. Yang paling utama. Satu grup tadarus, satu grup di luar tadarus tu. Yang tengah melayan more tu. Perasan tak? Orang yang melayan more tu dia boleh cakap tu. Wih, tak ramai pula orang tadarus malam ni. Dia boleh tahu tu ramai tak ramai tu. Mana poi orang ni weh. Yang bercakap tu bukan orang kau. Kadang tu yang heran kan. Dia boleh cakap tak ramai pula orang malam ni. Kan? Itulah dia masalah kan. Join lah, bacalah dapat selai. Sebaris pun tak apalah kan. Adalah saya cakap, akak tak dapat ngaji dia sebab akak baca mengangkat. Orang lain elok berselo, kau mengangkat. Kenapa? Dah macam hantu juon pula dah kan. Cecenia. Lari ketua ngaji tu pahal lah pula kan. Maksud dia tu baca perlahan-lahan. Kan, tergagap-gagap baca. Tak apalah cakap lah. Akak tak dapat baca sekali, akak tak apa pandai, tapi akak ikut boleh tak? Duduk tepi dinding tu. Kan dalam grup tu, pegang kitab tu dengar, cuba ikut dalam hati. Tapi janganlah tiap-tiap tahun kat tepi dinding, diam kan. Tahun depan pergilah belajar. Itu bacaan bersemak. Yang kena ajar, kena sabar. Dia kena tahu, kadang-kadang ada setengah tampik tu, dia buat macam mana? Kau musab pertama, kau musab kedua, kau musab tiga, sampai musab 20. Okay, 1, 2 mula. Macam mantra apa dah jadi dah. Bab. Lah dah habis juz 1 tu kan. Selesai 1 juzuk tak lama pun. Kata kan. Tak kan macam tu, mesti bacaan bersemak. Yang kena tahu, kena sabar. Kak. Baca kak. Dia pun baca. Al-lazina. Kata kak. Al-lazina. Tahu tu. Sibuk. Ya la ilaha illallah. Orang dah tegur tu. Dengarlah. Orang yang mengajar pun kena sabar. Orang mengajar pun kena sabar. Ni 19 orang tunggu seorang. Dia slow-slow lah. Kak, baca kak. Allazina kak. Allazina amanu. Ikut kak. Allazina kak. Kak, tengok saya. Allazi.
Allazina amanu, macam tu. Cuba baca sekali Kak. Allazina. Okey Kak, akak diam lain sambung. Kita sabarlah tu kan sabar. Kan paling tidak tak marah dia kan. Apa ya? Kita beribadah banyak-banyak kan. Kemudian beramalnya apa yang diturunkan oleh Allah ni termasuklah juga kita berbuka puasa di awal waktu. Bukanlah pukul 4 petang. Tu nama Haiti kan. Sahur dilewatkan bukanlah makna pukul 8 pagi, itu breakfast kan. Jadi berbuka di awal waktu tu makna macam mana? Sahur lewat waktu di mana? Maknanya tak adalah kata hujung betul, tak. Makna kita agak-agak dalam setengah jam tu kan makan okeylah. Kan imsak, target kita imsak kita berhenti. Kalau kita ikut Imam Syafi'i memang macam mana pun Imam Syafi'i dia tertib. Dia makna cermatlah, lebih berhati-hati. Imam Syafi'i ni 10 minit sebelum tu kita dah berhenti. Lebih kuranglah waktu imsak tu lah berhenti. Sebab ada hikmah dia. Contoh kita dah berhenti imsak tu. Aduhlah rasa podeh lagi Allah. Kan? Boleh minum lagi. Kan? Tapi kadang-kadang janganlah strict sangat. Kadang anak tu dia tengah makan, dia tak tahu masa nak habis. Kan? Kita kena cerdik tentang itu. Aslu bakak dia rasa masa masih ada. Dek cepat sikit, masa nak habis ni. Habis, cepat minum. Apa tu minum? Dah habis ni niat. Sebab dia tak tahu. Jangan boleh joget budak tu. Berhenti. Budak tu tengah ngunyah lado. Pasang kang, ya Allah. Habis bila boleh minum bah? Malam kang minum. La ilaha illallah. Merah muka budak tu poso. La ilaha illallah. Kan? Jago kan? Tapi janganlah budak tu biar tak apa, darah sikit sampai pukul 8 pagi tak habis lagi kan. Kan? Jadi elok dia kadang-kadang kenapa muka macam mana saya nak berselera nak makan sahur, dia tanya tu. Ya kau bangun tu nak makan je. Memanglah macam tu Rahman kau. Rahman macam nak menempeleng orang tu. Macam nak tumbuk orang. Jangan salah cakap. Bang nasi bang. Abang nasi. Ni nasi lah. Jangan marah ada pagi. Sebab kita bangun tu nak makan. Cuba bangun awal. Bangun ngaji dulu. Lepas tu solat dulu kan. Jadi kita pergi tu waktu makan tu dan keadaan dah fresh dah pun. Okeylah barulah makan beliau. Tu saya ingat arwah wan saya. Arwah nenek saya. Makan bertambah sahur. Steady dia. Sakit penyakit sampai dia meninggal pun memang dia sakit tua. Dia tak ada jantung punya sakit pun tak ada. Buah pinggang semua okey. Sampai sakit tua dia meninggal. Hebat dia. Sahur bertambah. Kita letak sikit tu macam ni tengok. Puas mati kan. Boleh kira butir nasi tu berapa sikit dia letak. Tu pun payah nak habis kan. Macam itulah. Ya. Bersahur lewat waktu. Kemudian ada juga kalau pandangan Imam Hanafi sampai hujung azan. La ilaha illallah. Berhenti. Jangan kau suruh. Ada orang belum habis makan. Tak ada macam tu dah kan. Tak kan. Sebab kita tak boleh nak kira tu sebab apa kita tak boleh nak. Betul cakap tu, cuma tinggal lagi kita ni tiap-tiap surau lain waktu azan dia. Tu sebab kita ambil yang paling selamat tu tadi. Waktu imsak tu ikut berhenti. Masjid yang ni awal seminit, yang ni lewat sikit seminit, berapa second beza kadang-kadang kan. Itu sebab nak selamat, nak cermat, kita berhenti awal. Senang. Kan? Itu juga pada waktu buka. Di awal ke waktu berbuka, maksudnya bila orang azan tu buka, doa tu buka. Tak adalah awal tu pegang-pegang buah tamah, standby nak azan bona dah standby. Dah dengar bunyi mic dah tu. Stop tu masuk. Wah, dia paling awal kita hari ni. Rupanya Bilal test mikrofon. Testing. Dia kan. Tiba-tiba lah dia testing mic. Bap, alamak, dah tertalan macam mana ni. Kan. Tu semua lah tu kan. Iya. Lepas tu kalau dapat lah. Kadang-kadang kita tahu tau. Kita tahu makanan ini boleh menyebabkan kita berat melaksanakan ibadah. Jadi kita kena sukat kemampuan kita makan. Nak pula paling mustahak lepas makan nak solat maghrib. Kan? Nak solat maghrib. Ada ramai yang makan buyur-buyur lepas tu tersandar. Membadak ada. Tahu membadak? Membadak ni baring dan membuat bunyi seolah-olah badak bernapis. Itu membadak. Kan? Maksud lepas maghrib tu macam arwah abah saya ingat dia ajar anak-anak dia. Tu pulang nak ikut-ikut lah dia kata. Abah biasa makan buah tamar. Lepas
Lepas tu abah minum air teh-o, lepas tu abah pergi solat. Lepas solat tu baru abah makan. Cubalah kita buat macam tu. Kan? Tapi kalau anda kata makan buah tamar, minum air kosong, pergi solat, tak khusyuk semayang. Allahu Akbar. Tak ada tak tidak le siput sodut tu Tak dengar kat dapur tu serup. Habislah siput sodut tu, ya Allah. Langsung sembahyang maghrib 1 rakaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada letak siput tu. Kan bulan puasa ni siput sodut laku. Kan maha pun laku kan. Tu favorite penceramah tu. Iyalah, kalau macam tu makanlah dulu. Tapi janganlah makan banyak-banyak. Ataupun nak semayang ni, tolong simpan sikit siput tu. Dia terlupa posan tadi tu, khusyuk tu. Kan? Ya, lepas tu terengah dan kuliah duha tu. Ustaz tu cakap, antara waktu yang dimakbulkan doanya adalah pada waktu berbuka puasa. Dibantailah doa perpanjang. Macam Imam Masjid Negeri tu kan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sesungguhnya hari ini kami bersyukur dengan rezeki yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Kau kurniakanlah keampunan kepada kami, ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang lemah, ya Allah. 1/2 jam doa. Anak nengok tafufah tu, ya Allah. Bila lah aku dapat makan kau ni, ya Allah. Lama, ya Allah. Yang amat mampu hebah ni, ya Allah. Akhirnya walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Aduh bersambung kan. Ya, jadi makna kata kita ni beribadah dengan apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan qiyam al-lail, bangun malam. Bangun malam. Macam orang perempuan lah. Orang perempuan paling senang menurut kajian 95% orang perempuan boleh dapat Lailatul Qadar. Berkorut macam nolak kan. Sebab orang perempuan bangun sahur. Dia bangun siapkan makanan sahur tu. Ya. Kan bila bangun tu kadang-kadang janganlah komplain. Kadang-kadang yang paling kurang asam lelaki ni lah, kecuali lelaki yang kerja kat USIM ni lah. Dia siap cakap tu, dah kunci jam belum? Dia cakap sound bini dia tu, dah kunci jam belum? Kunci jam? Kata lepeh kan? Kau nak puasa ke tidak ni? La ilaha illallah. Asyik bini kena kunci jam, kau pun kuncilah jam sekali kan. Jadi orang perempuan bila bangun kan, alhamdulillah ya Allah aku bangun pagi ni, Allah aku nak siapkan sahur, mudah-mudahan ahli keluarga aku ni dapat bangun berpuasa ya Allah, dan kuat berpuasa dengan insya-Allah dengan makanan yang aku siapkan pada pagi ini. Aku niatkan semua kerana Kau ya Allah ya Tuhanku. Lillahi taala walhamdulillah rabbil alamin. Dapat pahala ibadah. Kebetulan pula pagi tu Lailatul Qadar jam. Janganlah mungut. Kotuk koli tu. Masuk tu. Bam. Yang bangun dan yang masak dan yang siap dan yang tidur kau tekanan. Kata baga. Yang laki langsung bangun, "Woi bangun ya, mak kau marah, bangun mak kau marah." Tekanan. Itulah tu masalah tu kan. Iyo ikhlas lah. Kan ikhlas bangun masak. Kan ikhlas ni susah tau, ikhlas ni kan. Bangun ikhlas. Saya masak ikhlas untuk abang. Cuma kadang-kadang kita terasa hati kau perempuan masak beria untuk sahur tapi jamah sikit je. So buat sikit-sikit. Nasi goreng tu sejumput je. Bagi yang sangat sikit. Apa sikit mana? Bila masak banyak tak habis bang, takat tu lah masak. Kalau lebih sebab lebih kan. Iya kan. Sebab tu kita cara dia. Orang lelaki tu sebab kalau orang lelaki perempuan kejut minta kejut awal sikit, kita bangunlah awal. Ibadah, mengaji. Mengaji tu kan kita mengaji sampai kita jangan tunggu tadarus baru khatam. Kita membaca sendiri di rumah. Boleh tak? Mengaji lepas tu okey hari ni malam ni kita makan kat luar. Kenapa bang? Birthday saya dah lepas. Saya fikir birthday kau nak makan kat luar. Kan, jom kita pergi makan kat luar. Kebetulan hari ni abang khatam. Iya bang. Ya Allah. Berapa lama abang nak khatam? Alhamdulillah tak adalah lama, dalam 20 tahun dapatlah. Oh maknanya kalau nak khatam sekali lagi kita kena tunggu lagi 20 tahun lah. Ada kan anak tu tanya kan. Yalah kadang kita bila last ngaji kadang berabuk dah Quran tu kat atas lemari tu. Last dia khatam Quran waktu dia duduk bersimpuh sebelum akad nikah tu.
siap pakai apa yang ada crown, ada apa nama tu? Apa kek bulu mata tu apa nama? Maskara. Ya. Sini ya. Kan tak adalah pakai sekarang kan? Tak ada pakai, dah kahwin tak ada pakai dah. Cuba pakai abang tak kan. Jadi kan khatam, ngaji kan, zikir banyak-banyak kan. Itulah dia. Kemudian yang ketiga adalah latihan takwanya adalah qanaah. Berpada dengan yang sedikit. Apa yang ada kita syukur. Itu sebab kadang-kadang kita heran orang pergi melalui makanan dekat bazar Ramadan. Mujurlah Allah Ta'ala bagi 10 jari. Penuh 10 jari tu. Kadang beli banyak. Kita faham. Hari pertama kita faham. Tak reti nak bajet lagi. Sampai ke rumah. Belum tahu. Ya Allah banyak. Macam mana nak habis ni? Bila makan jadi dah tahu dah. Besok yang ni tak payah beli bang. Yang ni boleh beli. Oh tijon seorang sebatang boleh Ayo tokak apa tokak rimau kan. Sesuaikanlah keadaan. Betul tak? Sesuaikan keadaan. Di kandang kambing kita ngambek, di kandang rimau kita ngucap. Tak ada ngaum dah. Kena rimau tu tak kena kau siapa. Masuk dalam kandang rimau, mau kena rimau tu kau siapa kan? Maknanya sesuaikan diri kita, tengoklah ukur baju badan sendiri. Kadang-kadang pergi bazar Ramadan saya tengok tu, ada satu family tu siap bagi-bagi. Yang senia pergi beli mihun. Kau beli tafufah. Kau beli soya, kau beli lompat tikam. Kau beli sikabu. Okay, set masa 15 minit jumpa balik kat sini. Macam strategi porang. Sampailah juga pergi ke hotel buffet Ramadan. Kadang bukan apa yang sayang lah, sayang lah. Kena lah hotel yang besar-besar kan. Kita pergi. Dia pesta apa? Pesta apa? Bukan pesta makanan. Pesta membuang makanan. Kita biasa kan. Biasa tak berlaku macam ni kan. Kita pun ambil. Kita pun duduk. Mana kau dapat mutabak tu? Kena nampak kat meja, kat pinggan dia 2 pelak. Mana kau dapat kambing tu? Tuan yang buat tu. Yo kau jaga tompet ni, jaga tompet. Ambil. Lah nampaknya ambil sudah penuh. Sudah tak makan tinggal. Dia yang best ada signal dia sama standard. Signal kebangsaan namanya. Bila dia makan sikit dah penuh. Tak boleh lagi dah. Tadi kau ambil sababan tu tak sababan. Menggunung, membubu pinggan tu. Macam mana ayat lah. Membukit lah. Penuh. Ya makan sikit-sikit ya. Akhirnya membazir. Kan? Membazir saudara siapa? Heran tak? Setan pun kena ikat. Jadi perangai itu makna dia dah jadi wakil kepada setan tadi. Tu cakap makna kata kadang-kadang itulah kalau boleh elak kalau nak pergi hotel tu order terus. Makan duduk dengan family tu order makanan yang kita nak. Tak pun ambil sikit-sikit je sudah. Kena didik. Nak selamat tak payah. Kalau beli makanan banyak-banyak nak sedekah tak apa. Kan? Boleh banyak-banyak sedekah kat jiran-jiran. Sedekah kat saudara mara. Bagi. Kan? Tapi sedekah mestilah sebelum berbuka puasa. Kalau selepas berbuka, tu bukan sedekah nama. Itu namanya adalah apa dah? Pulu pusan sisa pepejal. Kan? Dah tak habis kau bagi kat orang. Kan? Betul kan? Sedekah lah bagi kat orang sebelah. Assalamualaikum Kak Tun. Kebetulan yang bukan nama sebenar. Kak Tun ni, ada mihun lah. Ya Allah, makasih lah. 1-0. Dengan tapawai sonyap. Kan? Balik. Kan? Faham lah sendiri. Hari kedua tu bagi spaghetti. 2-0. Kan? Sampailah hari ke-30 jiran pun panggil Assalamualaikum. Ya kak, bagi apa ini? Tak ada nak cakap. Tapawai kat rumah ni dah habis. Semua kat kau. Kan? Kau bolehlah bagi. Oh ya kau nak bagi lagi. Oh salah tak faham kan? Cakaplah Allah saya tak sempat nak balas. Tak apa. Tak kisah. Yang penting tapawai tu ada. Kau makan dengan tapawai tu. Kadang-kadang. Yalah senyap ya kan. Sebab kita kena ingat kan Jibril dia pergi menziarah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi untuk mentadaruskan baginda. Kan bila pergi sana dia memang cakap, Jibril confirm kan, sesungguhnya memanglah Nabi kita tu paling dermawan. Malahan sangat dermawan pada bulan Ramadan, malahan lebih cepat daripada angin yang dikirim. Makna standard sedekah tu tak payah fikir Nabi tu. Tolong ya Rasulullah, tahu bagi. Boleh tak aku dapatkan ya? Kalau boleh, betul bagi. Tahu bagi. Tak ada fikir-fikir dah. Nabi pernah pakai jubah baru. Sahabat tahu cantik baju ke Rasulullah, bagilah kat aku Rasulullah. Nabi masuk dalam, tukar baju lain, bagi baju baru. Dunia semua tu. Baju kedua, seorang ni minta cantik baju ke Rasulullah, boleh bagi kat aku. Masuk, bagi baju kedua. Sampai baju ketiga pun bagi baju ketiga. Sampai baju keempat dah Nabi kata, ni je yang aku ada. Sampai macam tu sekali. Cuba kalau kita boleh tak macam tu? Orang perempuan nak beli tudung kan payah. Sampai kau nak baring-baring kat kaki lima. Kan punya tahu tudung tu agak dalam dekon lah. Tudung tu mahal Allahu Akbar. Semayang tu kan dalam telokong tu pun ada angin. Pap cung macam tu lah. Baru pakai tudung baru, apa nama? Farida kan? Pelhaya Hajaba Aryani Radio Site apa ni? Tahulah. Sebab lelaki ni pihak yang menanggung. Iya kan. Salah kan. Lepas tu kita kawan kita cakap, cantik itu tudung kau, bagilah kat aku Nyampak. Lepas tu tak berapa hari dan baring nak dapat ni kan. Saya bawa mak saya. Tengok tahun lepas kebetulan birthday mak saya dekat-dekat nak Ramadan. Mak jom mak kita cek telokong mak. Tepi Bangi. Kan. Tak payah sebut tu dia orang tahu. Cuba sebut kitab Mekah Syafatul Qulub. Bakarut muka kat mana cari buku tu kan. Sebut telokong Bangi langsung terbayang Siti Khadijah. Pergi Sanun. Ya saya dengar orang Siti Khadijah. Saya bawa lah mak saya pergi Sanun. Yang saya tak tahu adalah tentang hakikat harganya. Mahal kosat. Mahal rupanya. Ya Allah, dekat rak yang pertama tu yang sutra tu 1,000 lebih. Saya ompang kan, tutup mak tengok belasan. Mak saya pun ambil kan, nak sedekah kan bulan puasa. Sebelum bulan puasa lagi saya dah bagilah. Mak saya pun ambil. Mak saya bangsa tinggi kan. RM284 ke masa tu. Saya nak yang labuh kan. Lepas tu dia tanya pasal adik perempuan saya. Kau tak nak beli untuk akak kau? Belilah mak. Belilah untuk adik perempuan saya juga. Pun sama saiz. Sama harga RM284. Sampailah isteri saya nak menyelamatkan keadaan. Bang, yang takkan beli yang mahal macam mak. Yang beli yang murah sikit pada mak. Berapa ringgit? RM250. RM30 bezol. Balik tu naik kereta kan, balik perjalanan ke rumah kan, saya pandang jalan. Yang orang rumah cakap, bang terima kasih lah bang. Ya Allah dah lama dah nak pakai telokong Siti Khadijah ni baru dapat. Ya Allah. Tapi saya terdengar dengan kepala, terima kasih lah bang. Memang tak dengar benar dah. Memang kepala dah tak konsentrate dah kan. Memang sah tak konsentrate lagi dah. Kan? Tapi sedekah tu pula, kita sedekah kan, kita sedekah ni tapi ikhlas tu tadi datang waktu Ramadan baru sampai ikhlas masa tu. Bila sampai bulan Ramadan, alhamdulillah cuy, abang Acoy juga lah, sama macam Zaini panggil tadi kan. Ada adik-adik debat ni memang panggil abang Acoy kan. Cuy, alhamdulillah selesa betul telokong tu. Ya Allah, memang tak sama lah dengan telokong lain. Ya ke mak, alhamdulillah baru datang ikhlas tu. Dah lupa pasal rogo tu kan. Okeylah kan. Jadi tapi kalau nak sedekah kadang-kadang kan kita ada duit lebih lah kebetulan kan. Duit peti-peti tak tahu nak buat apa. Kan yang belajar. Kau tahu tu pun duit gaji terlebih pula. Macam mana nak buat ni? Nak sedekah lah. Bang, mana anak yatim? Kadang-kadang kita betul baik bagi mana yatim tu. Tapi yang aula tanya dulu bincang suami isteri. Ada tak saudara mara kita yang susah? Cik tu lupa beli boreh. Beli topong, beli bawang. Assalamualaikum Pak Long. Salam, Pak Hal ni. Ni Pak Long boreh 10 kilo. Sian Pak Long susah. Ni ada sardin, ada Maggi, ada adalah sikit sumbangan. Cukuplah untuk ni sampai raya pun boleh pakai lagi ni.
Ya Allah, makasihlah. Tak tahu macam mana nak balik jasa. Tapi dah bagi barang tu, bagilah duit sekali. Cakapkan, okay, tak apalah. Bagilah kalau boleh bagi. Nah, Pak Long ni pun ada duit iringan RM50. Bagi, nampak tak? Kan? Sedekah. Sedekah banyak-banyak. Rutin kan. Kita bulan puasa ni, pertama sedekah yang kita boleh buat. Dah tak boleh sedekah kek tabung. Sedekah kek orang, senyum. Ni bulan puasa, kau tahu. Ya. Macam tadi kan semua senyum sampai pintu masuk tu. Contohlah muka tu yang orang suka datang UCM ni. Daripada pintu pagar sampai dalam. Orang beriman dan bertakwa UCM tu. Kan senyum. Betul tak? Angguk tu ngaku kan. Sampai kan. Nampak tak? Senyum. Assalamualaikum. Sihat. Alhamdulillah. Cuma puasa. Nampak kan? Puasa. Macam sedih mana lah puasa tu. Kan? Assalamualaikum. Salam. Lepas tu disiplin kan. Tak payah banyak-banyak. Sehari bawa RM1. Masukkan kat dalam. Allah Ta'ala akan bagi ganti. Bergando bulan puasa ni. Percayalah cakap saya. Cakap kira nak bagi. Macam Nabi tadilah. Kadang-kadang pergi kita keluar cucuk duit kan. Kat bank Islam kan cucuk duit. Kan. Nak dipolok mesin ATM tu. Dia kalau budak USIM cucuk duit. Memang nak dipolok mesin ATM tu. Takut orang nampak balance tengah berapa. Contoh ni cucuk lah. Kita kat belakang ni pun ninjau tak nampak dah. Kan tu diajak kawan tu cina. Tu blok kan. Alah, abah ni tak masuk lagi duit. Tu kan. Kalau orang yang gaji banyak kan macam contoh naib chancellor. Contohlah. Dia cucuk cucuk kan. Tak ada. Bukan naib chancellor sini tempat lain. Kan tak panggil ciamah kan. Kan cucuk duit kan. Yalah, kadang-kadang kita keluar kan ada budak pegang tabung tu. Cik, tolong cik ni nak derma untuk bina madrasah ni kan. Kalau nak bagi, tak nak bagi jalan, senyum ya. Kau jalan. Kan jangan buat muka yang menyampah. Dia rasa pegang tu hina bona rasa. Tu, budak tu. Kadang-kadang tu seorang tu siap tanya, kau pada mana ni? Kau sekolah ke tidak ni? Kau tingkatan berapa? Sekolah kau bagi cuti ke? Surat ada surat. Mana surat? Ni siapa sign ni? Dia dah lama surat ni sah lagi. Boleh pakai ke? Kalau minit, nak pula minit ni. Okey. Assalamualaikum. La ilaha illallah. 1 sen tak bagi dah. 1/2 jam tanya budak tu. Kalau nak bagi. Tang nipu ke tak menipu dia dengan Allah Ta'ala. Kita bagi ikhlas, kira dah. Ataupun bagi. Nak adik RM5 masuk dalam tabung. Ni lagi RM5 kau ambil. Kau buka puasa kau pergi minum. Dah tak ramai orang kau dah. Nampak tak? Kita sedekah macam tu. Kan? Kemudian yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Bila sebut tentang persediaan hari kebangkitan, makna kita beribadah dengan sesungguhnya. Itu sebab saya ceramah di UIA Gombak 3 hari lepas. Tajuk dia, andai ku tahu ini Ramadanku yang terakhir. Macam tajuk drama. Saya cakap sebab tajuk ni macam soalan, bak saya jawab. Memang kau takkan tahu, saya cakap. Andai ku tahu ini Ramadanku terakhir, memang kau takkan tahu. Tapi kita kena anggap itulah Ramadan kita terakhir. Kita sekarang makin lama makin laju rasa. Macam baru hari tu ya puasa ni dah puasa balik. Kan? Mana kita tahu ada orang tu sahabat saya tu sehari sebelum puasa lepas asar dia meninggal. Sebelum nak puasa. Tak sampai dia dah buat persiapan dah. Ada seorang jurutera kawan saya dekat Seremban meninggal dunia umur 41 tahun. Anak kecil lagi. Dah merancang-rancang nak balik cuti. Yang kan? Itu sebab kadang-kadang sedih nak kata apa. Itu sebab kita macam mana nak cakap. Berani ke cakap umur kita panjang? Berani ke cakap? Tak berani cakap. Jangankan umur. Kita pun tak berani cakap hari ni. Tak sampai buku orang. Tapi perancangan macam panjang cerita-cerita. Malam kang buku makannya. Tengah hari kan kita pergi senia. Dah ada dah perancangan. Nak beli baju murah pergi kat senia. Di Seremban kat Tan Brothers. Kau orang tak pergi Tan Brothers tu. Saya pergi. Orang lelaki pergi baju-baju murah je. Senang. Kan sarung. Kuyak tak apa. Boleh lain. Kan orang perempuan nak cincin-cincin nak cincin tudung berjurai-jurai. Adalah bendera kiri kanan. Adalah awning bumbung depan. Lagi koreh, lagi bagus. Yang terbaru dia pakai zinc. Senang kalau hujan, tatang hujan.
Kan? Tu belum tudung yang lilit kan. Lempas ni, tarik sini. Sambutnya. Kap. Bawa sini. Zap lakat kan. Tu basah-basah tudung tu. Buka-buka jadi kenopi. Agak lah kan. Lepas tu belum cerita. Bergaduh tu nak janggut. Nak janggut. Bruj. Janggut dia kadang tahu panjat kita pergi kundi kahwin tu dia boleh cakap cantik lah janggut kau. Janggut laki tak pernah pergi dah. Kadang cantik janggut kau. Lepas tu dekat tu kat kedui kahwin tu tersanyap lah. Muzik berhenti dah habis lagu. Tak dengar punya. Ketiting. Kuasanya janggut yang dia pakai tu belagu dengan pinggan yang dia makan. Ketiting. Kan? Konsentrate dengan ibadah. Konsentrate dengan ibadah bulan puasa ni. Beryoyo kita kan. Andai ku tahu ini Ramadan takhir. Kan? Buat bersungguh-sungguh, ibadah bersungguh-sungguh. Kan? Mengaji pun dengan bersungguh-sungguh. Kita kerja pahala ni banyak-banyak. Lain kalau kita hidup zaman Nabi Nuh. Kan? Zaman Nabi Nuh umur sampai 950 tahun, 1000 tahun pun ada. Bayangkanlah kalau kita umur 1000 tahun. Kau berapa lama ke nak pencen? Adalah dalam 700 tahun rumah lama dia nak tunggu kan. Lama tu kan. Kan macam sekarang ni pun dah melepek dah, menyala-nyala dah kan. Tu sebabnya ramaikan orang pergi ke tarawih. Kita berazam jangan tinggal. Tu saya suka dengan Percetakan Cahaya Murni sebab dia ada keluarkan satu takwim buka puasa tu. Dia siap ada kolom tu. Setiap solat sunat waktu tu kita calit, ada tak kita tertinggal. Lepas tu puasa penuh ke tidak? Lepas tu tarawih penuh ke tidak? Kita catat. Bagus macam tu. Baru praktikal tak adalah mati macam tu. Ni tak. Wali takwim tu ingat maghrib. Siap ingat. Saraman lambek sikit pada nilai. Tapi dalam 2 hari. Lepas tu nilai lagi copek. Sampai sebulan ingat tarawih tu lah. Malam pertama punya ramai orang. Malam pertama. Imam tak ada parking. Imam parkingnya jauh. Imam tu menampak. Mungut-mungut imam tu. Masuk malam ke-15, tatkala lagu raya dah dikumandangkan, imam boleh parking ke dalam masjid. Bukan ke luar, ke saf ke-5 tu. Semua parking punya marah kan. Habis belia-belia dah tak ada, tinggal beliau je. Yang jenis sujud berirama tu tak? Sujud berbunyi lutut tu. Allahu Akbar, tap pai ujung tu kan. Geris saya dah habis. Kadang-kadang bila dah solat kan baru tahu. Kita sembang tarawih kita perasan tak? Muka tak pernah nampak. Lepas tu cacat pesen orang sembahyang. Ada orang Allah. Lepas tu ada orang siap marah. Tu bacaan tak betul. Siap mufarakah. Kan? Ada lah macam tu. Macam-macam lah. Macam cara orang dia baca tak betul. Sebutan pun salah. Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah halimah hamidah aja. Lima hado midah hado la ilah. Midah tu melatah pula. Lima hamidah nyaut kawan tu. Pai belajar. Saya semayang dekat Jalabu kampung mak saya semayang Jumaat. Betul. Tak saya cerita ada seorang lelaki dia pencen pengarah Putrajaya. Pencen pengarah Putrajaya. Dia balik. Dia cerita 3 tahun lepas di Parui. Dia belajar dengan Imam Masjid Parui. Dia pergi jumpa Imam Masjid Parui. Pangkat memang jusa turus dah tu. Pengarah Putrajaya pencen ni. Bila jumpa Imam Masjid Parui, dia nak belajar solat. Sebab selama ni dia tak tahu solat. Dia main ikut-ikut dia. Ada yang cakap tu. Dah tua-tua pun nak belajar solat. Jangan cakap entah-entah. Dia yang baru belajar tu lagi elok solat dia daripada kita. Jangan kita bersangka-sangka. Ya, macam-macam. Saya sebenarnya Jumaat kat kampung saya kat Jalabu. Kan? Kampung mak lah. Kampung abah betul gigi. Lepas tu saya sementara tunggu imam tu naik, saya pun pandang orang sembahyang sunat kan. Ada seorang lelaki tu. Mata liar je. Lepas tu dia nampak, saya tengok kan. Orang lihat kan lah. Saya pun langsung pandang depan. Salah pula. Dan salah kan. Macam-macam orang. Jadi, kita jadikan bulan puasa ni adalah sebagai bulan madrasah kita. Madrasah Ramadan, bulan kita nak improve diri kita. Kalau dulu tak semayang, kita semayang, penuhkan semayang kita. Semayang tak dah penuh, kita awal waktu pula semayang. Malahan lebih awal, sebelum masuk waktu dah standby.
Kemudian kita semayang jemaah pula. Itu kita kena buat. Quran tadi kita mengaji. Bila kita mengaji Quran tu kita baca, Allah banyaknya salah, aku ni kena mengaji. Kita tahu kita banyak salah. Cari ustaz yang boleh mengajar. Kan, pergi belajar. Lepas tu berkira, mahal pergi ustaz tu, gila 500. Pergi Makkah ulang alik La ilaha illallah. Kau Astro full package kau tak kira pun kan. Dengan siap dengan Astro Beyond lagi. Kau berkira belajar agama ni. Kan, hantar anak, pergi hantar. Si anak saya semua Ultraman. Semua hantar sekolah-sekolah ni. Hantarlah nak baik channel. Hantar. Biarlah dia mahal-mahal lah. Mudah-mudahan dapat ada ilmu. Sakit terkut mana. Ui mahal, ni mahal. Benda lain tak mahal. Boleh baju gaya mahal. Boleh beg tangan mahal. Online pun mahal ya. Betul tak? Ya. Jadi sama-samalah kita memanfaatkan. Saya rasa cukuplah setakat tu. Ada yang lalap tak? Ada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kena sudi mengundang saya pada hari ini. Terima kasih Datuk ya. Dan masa Tuan Kuasa Kepimpinan Tertinggi USIM. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Ada yang marah saya. Saya pun sebenarnya tak sengaja tu yang viral tu. Saya pun tak tahu, orang minta saya ceramah dekat sana. Dia janji dengan saya tak ada rakaman. Tu yang saya pakai baju merah tu. Kalau saya tahu rakam mungkin saya pinjam jubah dekat sini. Dengan kat USIM. Lepas tu dah dia pun viral kan. Dah tersebar. Orang dah marah saya. Tu nasib baiklah. Alhamdulillah Zaini dapat slot in pagi ni. Yang lain memang penuh macam mana. Yang orang mula marah saya kata, takkan tak boleh sekejap pun tak boleh ke? Mentang-mentang lah dah glamour. La ilaha illallah. Senialah. Kau telefon dekat majlis fatwa tu, boleh tak ada harapan tak kita panjangkan Ramadan ni 2 bulan. Saya kata tak. Ya bon. Mana khabar dah penuh tak faham kau cakap kan. Kan kalau ada yang reject tu tak apalah. Kan ponek kadang tu lah balik kan tengah malam kan. Balik tengah malam. Yalah lepas subuh satu, kuliah duha satu, kuliah zuhur satu, petang satu, pihasa sebelum buka satu, lepas maghrib pun ada yang ambil, lepas tarawih sebelum witir ada, lepas witir pun ada. Balik kadang tengok bilik anak, ya Allah, yang masa bila lah kau bosan. Aduh, balik kan tengok bilik anak lu. Balik masuk, lepas tu masuk bilik sendiri lah, kau pun dah bosan kan. Semua tu kan, tak apa kan. Apalah kan. Tapi tak apa, orang lelaki kena syukur kalau isterinya besar, maknanya dia cukup makan. Ada pahalanya untuk kita. Makan ayang dan poluk isteri kita. Lepas sahur tu poluk dia, terima kasih ayang masakkan untuk abang. Mana dapat lah. Contoh. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Sungguhnya mana yang baik itu datang kepada Allah Ta'ala. Mana yang kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah sesi solat tazkirah Ramadan bersama dengan Ustaz Syamsul Amri pada pagi ini. Alhamdulillah ramai hadirin yang hadir. Dan program pada pagi ini dianjurkan oleh Pragmati USIM sebagai salah satu pengisian Ramadan untuk memeriahkan pengisian Ramadan ini selain pada program-program tazkirah yang dianjurkan oleh Pusat Islam. Itu saja, terima kasih sekali lagi daripada pihak penganjur, kepada Ustaz Syamsul Amri dan juga pengusaha universiti dan khususnya hadirin dan hadirat yang memenuhi Dewan Senat pada pagi ini. Sekian, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.